على عندك وعدك ما استطعت أعوذ بك من الشر بولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun masuk ke malam 2 Ramadan. Allah izinkan kita, alhamdulillah, antara doa yang dah Allah kabulkan, yakni kita minta kepada Allah SWT sebagaimana doa yang Nabi ajar bila datangnya bulan Rajab, kita doa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, doa mustajab mas sekalian. Hidup kita lagi hari ini, alhamdulillah. Belum tentu ramai kalau kita tengok berita-berita kematian. Ada yang meninggal mas sekalian, yang terdekat peristiwa ni berlaku pada jemaah saya. Hari Ahad baru ni hari apa? Selasa, Rabu, Isnin. Semalam lah. Allah. Habis dia kuliah, kita buat kuliah duha. Jemaah kita tu duduk mengaji. Tapi anak dia lah. Dapat tahu meninggal maksudnya. Accident. Meninggal di tempat kejadian. Tengok. Jadi mana kata boleh hidup tu satu nikmat yang besar. Apatah lagi Allah berikan kita kesempatan hidup pada bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang padanya itu digandingkan dengan perkataan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Ya, ini penuh dengan keberkatan. Keberkatan tu bermaksud apa? Az-ziyadatu fil khair. Yang di mana padanya itu bertambah-tambah kebaikan, maksudnya. Bulan yang mana padanya itu bertambah-tambah kebaikan. Mungkin amalan yang kita buat sama, tapi pahalanya berganda-ganda, berlipat kali ganda. Sehingga kata Nabi SAW, mafhum hadis, digandakan pahala kita itu 10 hingga 700 kali ganda. Dilipat kali ganda. Adapun ibadah sunat diangkat menjadi wajib, yang wajib dilipat kali ganda jemaah sekalian. Maka sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, maka disitulah kita hendaklah menanamkan rasa syukur. Bukan kerana datang dah Ramadan, bukan sekadar itu, tapi memanjatkan sebenar-benar kesyukuran. Yang mana hadirnya kita hari ini, hidupnya kita hari ini di bulan yang sangat-sangat dinantikan itu, bukanlah dengan diri kita semata-mata, tapi ianya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nampak anugerah, barulah kita rasa appreciate. Bagi contoh, kita dapat kerja. Bila dapat kerja, maka kita pun seronok, terima kasih. Setelah lama kita tunggu pekerjaan itu, akhirnya dapat surat, anda diterima kerja. Bila dapat kerja pula, Allah, seronoknya, ya Allah. Sebab apa? Dapat kerja, ditawarkan kerja. Kalau tak dapat tawaran, mana boleh kerja ikut suka kita. Nak pula dengan company-company public listed, bagi contoh. Nak company-company yang lama besar. Dia kena ada tapisan demi tapisan, tawaran demi tawaran, interview demi interview. Tiba-tiba kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT itu,
Ia satu pekerjaan. Ini adalah tawaran. Sebagai contoh solat, Allah tawarkan dengan melalui syariatnya. Allah tawarkan, Allah bagi kat kita. Jadi ini satu kelebihan, satu perkara yang mesti dilihat dari sudut pandang yang begitu mendalam. Kita kena melihat dengan sudut pandang yang sebenar. Dan senajamah yang memuliakan Allah SWT. Maka ketika datangnya bulan Ramadan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Terutamanya bila masuk hari pertama semalam, dan kita kena sedar apa yang berlaku. Kata Nabi SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iza jaa Ramadan, bila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Kalau tanya apa yang berlaku pada bulan Ramadan ni, kita puasa lah. Itu syariat lah. Apa yang peristiwa yang berlaku bulan Ramadan ni? Itulah kata Nabi SAW pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan bahawa apabila bulan Ramadan datang, maka dibukakan pintu syurga. Pintu syurga, semua pintu syurga dibuka. Dan satu riwayat lain, wa ghulliqat abwabul nar, dan ditutup rapat pintu neraka. Jadi ini satu suasana yang mana sepanjang Ramadan ni, day one, semalam sehinggalah nanti akhir, kita kena ingat pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Ini peristiwa yang cukup besar. Dan kita kena memanfaatkan keadaan ini, memanfaatkan anugerah yang mana mulianya Allah muliakan Ramadan ini sehingga waktu bulan Ramadannya. Bulan lain tak ada masalah. Bulan Ramadan saja dibukakan pintu syurga. Allahu Akbar. Kita hari ni kalau tanya 10 orang, 11 orang nak masuk syurga, wallahi masalah. Walaupun kita tengok telek-telek, rasanya jauh lagi aku dengan syurga. Tapi kalau tanya hati kita, tak mampu kita dengan neraka, kita memang minta syurga. Dan memang Allah suruh, Nabi suruh minta syurga. Syurga pula, syurga yang teratas, Jannatul Firdaus. Ustaz, layak ke tak layak? Ni bukan soal layak tak layak, ni mahu ke tak mahu. Yang melayakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang kemahuan, Allah datangkanlah kelayakan untuk kita nanti. Ciri-ciri itu ada. Apa cirinya dimaksudkan kalau kita tengok bila buka pintu syurga? Pertama kita tengok dulu taman syurga. Jemaah sekalian, satu-satunya amalan yang kita buat kat dunia ni, yang mana telah pun kita berada di dalam syurga. Rugilah kalau kita tak ambil peluang ni. Amalan apa jemaah sekalian? Amalan duduk dalam majlis ilmu. Syurga di dunia yang nyata sekarang, kalau tengok sekarang di mana? Tu di Masjidin Nabawi, Radah min Riyadil Jannah. Ni. Kalau saya tengok kali tu setengah masjid dia kapet tu pakai kapet Radah tu. Punya nak ambil inspirasi Radah. Masuk berebut masuk Radah. Sekarang ni pakai apps. Yang mana pakai visa turis tahun sekali. Yang mana pakai umrahnya visa, dia boleh masuk lah. Kalau dia pakai umrah, tapi umrah ni dia tak ada macam turis. Panjang tempohnya, boleh setahun tu boleh datang berapa kali datang. Pakai visa yang sama. Tapi Raudah pula masuk sekali tu semua. Sekali datang, setahun sekali. Nampak? Dah lah setahun sekali, masuk pula beratus semacam. Tak macam dulu. Dulu pun berebut juga. Tapi nak bagi tahunya, itulah syurga yang ada di dunia. Yang mana tanahnya situ, dan antara makam Nabi dan mihrab, itulah tanah yang mana akan berada di syurga. Maka kata Nabi SAW, kalau jumpa juga syurga, datanglah, singgahlah. Sahabat tanya, ada lagi ke ya Rasul? Ada. Majlis zikrullah. Jadi antara perkara yang boleh kita buat dalam Ramadan ni, dah buka pintu syurga. Pintu syurga dah buka. Apa perkara yang mesti kita kena pastikan untuk kita berada di dalam syurga itu? Majlis ilmu. Daurah mana ada, datang. Ataupun buat tazkirah, buat tausiah, atau dengar mana-mana majlis ilmu datang. Itu ciri-ciri. Sebab apa? Syurga. Kita solat beribu rakaat, baca Quran khatam beratus kali, itu amalan nak ke syurga belum tentu lagi.
Tengok niatnya, tengok makharijul huruf dia, tengok pula macam-macam lah nak ditapis. Mudah-mudahan Allah terima jadi pahala. Daripada pahala jadi rahmat. Daripada rahmat masuk syurga. Tapi duduk dalam majlis ilmu, sebab tu tak ada amal lain yang terpakai dah. Sebab dah duduk dalam kewajipan, paling wajib. Duduk dalam majlis ilmu. Ini satu kelebihan. Dan ini kita kena rebut jemaah sekalian. Dan kalau kita lihat, apabila kita hari ini memusatkan kehidupan kita, memang kita nak ke syurga. Kita nak menuju ke syurga. Maka apa jalan-jalan nak ke syurga itu kita kena ambil pasti. Kena garis bawah. Amalan yang betul-betul ada kesan kepada syurga. Sebagai contoh majlis ilmu, Nabi kata siapa yang melangkah kaki ke majlis ilmu, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Jemaah sekalian, ingat jalan ke syurga mudah ke? Susah ya amat. Dikelilingnya itu penuh dengan perkara yang disukai nafsu. Dibenci oleh nafsu. Dikeliling neraka, perkara yang disukai nafsu. Dikeliling syurga, perkara yang dibenci oleh nafsu. Kita rasa nafsu ni kita boleh handle sendiri. Tidak, jemaah sekalian. Nafsu itu mestilah mendapat panduan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila datang majlis ilmu, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Allah menundukkan nafsu dia. Maka itu antara cirinya. Dia suka, dia lekatkan diri dia. Dan tahu untuk ke majlis ilmu ni bukannya mudah. Sebab kadang-kadang kita rasa serba tahu. Walhal manusia ini alamal insana ma lam ya'lam. Manusia ni tidak tahu melainkan apa yang Allah beritahu. Apabila seseorang itu dipilih oleh Allah SWT untuk kebaikan, maka ada perkara yang Allah lekatkan pada dia adalah kefahaman. Allah akan lekatkan dia dengan tarik ilmu. Majlis ilmu ni menjadi perkara yang tidak akan dalam hidup dia seharian, dia tidak akan potong. Dia akan pastikan sehari itu mesti dia kena ada. Dia kena check in. Dia kena datang, terutamanya lepas ni pakai contoh maghrib isyak. Macam masjid kita ni macam maintain lagi. Sampai isyak ni kita berhenti lah. Kok mana pun kena nyelit juga. Ada setengah masjid pula lepas tarawih buat. Kok mana pun. Sebab apa? Ada yang buat juga. Sebab suasana syurga itu nak dibawa di sekalian. Pintu syurga dah terbuka. Di dunia ni, di mana pula taman syurga? Sebab itu antara perkara lepas Ramadan, nanti lepas saja Ramadan, tengok amalan apa yang melekat dekat dia. Tapi Ustaz, saya dah banyak tahu. Bila dah banyak tahu tu habis ya. Kita datang majlis ilmu bukan sebab kita banyak tahu. Kita datang majlis ilmu sebab pertama Nabi kata taman syurga. Taman syurga. Jadi datang nak masuk syurga kan. Bila selalu ada berlakunya majlis ilmu, maghrib isyak. Jangan sampai kerja makan kita menghilangkan ibadat kita. Makan tu untuk beribadat. Tapi lepas makan hilang ibadat. Allah. Hati-hati. Makan tu untuk ibadat. Lepas makan hilang ibadat. Sebab tu saya cukup takut. Saya peribadi saya takut sekalian. Kalau bertembung makan, lepas tu ada majlis ilmu. Allah. Kita gauk kepala. Ni saya cakap tu terang ni. Gauk kepala tu. Ya Allah. Tapi baguslah cabaran kan. Kadang-kadang makan contoh sekarang cuba tengok. Kita makan untuk ibadat. Kita makan untuk ibadat. Tetapi bila kita makan, kita banyak rehat. Hilang ibadat. Bagi contoh, hari ini saja dah berlaku. Subuh dah tentu dah penuh. Zuhur penuh memang silat. Ramai pula orang. Selama ni gimana? Pergi makan. Rehat awal memang sekalian. Wallahualam lah kalau kerja kerajaan ni, saya kira rehat awal. Pukul 12 tu boleh keluar tak? Ke 12.30? Ya, Zuhur kita 1.30. Takkan kita makan lajak sampai 1.30? Kita bimbang lepas makan, kita rehat. Boleh pula Ramadan datang, kita tahan sikit. Ustaz lapar, tak apalah sekarang waktu solat tu lambat, kita boleh makan dulu. Dan setengah tu pukul 1 ada dia punya circle dia kan akan datang 1,
Tapi makan ni subjektif. Boleh makan sambil makan. Lepas pada tu nak masuk OP, makan mau roti. Bab makan ni bukan perkara yang boleh menanggalkan ataupun menghalang kita untuk ibadat lah. Itu cerita dia. Patut dengan makan tu buat kita jadi makin kuat, makin sihat. Makin berebut-rebut untuk taat. Kerana telah Allah bagi makan. Kita rasa seronok dan kita nak bersyukur. Maka kita pun nak zahirkan ketaatan. Zuhur penuh, asar penuh. Sebab apa? Rupanya kita sibuk makan. Kita sibuk makan. Terutama contoh nak buka. Buka tu janganlah time itulah bersilat nak masak. Boleh je masak awal-awal. Time buka ni patut duduk berdoa. Masak tu awal-awal lah. Duduk doa. Dan sepanjang Ramadan ni pun kena doa. Puasa doanya tak ditolak oleh Allah SWT. Mustajab. Banyak doa. Dan ini hanya dapat kalau kita majlis ilmu, kita bolehlah muzakarah begini. Kita ingatkan diri saya, ingatkan jemaah sekalian. Dan kita sedang membincangkan apa ni jemaah sekalian? Masa 5 minit sikit lagi. Kita membincangkan apa yang berlaku datang Ramadan. Waktu Ramadan ni apa yang berlaku? Dan kita dah bacakan hadis tadi. Dibukakan pintu syurga. Ditutup rapat pintu neraka. Jadi bila buka pintu syurga, dia akan automatik Allah bantu kita menunjukkan ciri-ciri amalan untuk ke syurga. Antaranya yang kita akan nampak adalah apa? Penuh masjid. Masjid ni apa? Sebab masjid kerja iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ataz zakah ila akhir ayat. Nampak? Jadi makna kata terbuka, jadi penuh. Kita jadi ringan untuk beribadat. Ringan gitu. Walaupun jasad kita lemah. Kita tak makan, tak minum. Tapi kita ada tenaga untuk awal waktu. Bila selain bulan Ramadan, badan kita kuat, haus hilang. Tapi kita jadi lihat untuk awal waktu. Jadi itu perkara yang nak dimuhasabahkan. Maghrib sebagai contoh. Semua orang boleh tunggu waktu maghrib. Ni buka pintu syurga ni. Hidup masing-masing diurus takbir kembali oleh solat. Semua berhenti. Tunggu waktu solat. Kerana nak makan, kena solat dulu. Kena masuk waktu solat dulu. Baru boleh makan. Di situ pun juga memberi isyarat. Bahawa ini dunia Allah yang punya. Kena nak makan, kena minta izin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan azan. Tapi jangan tunggu azan je. Tengok masuk waktu dulu. Kadang dengan azan dia bubuh makan. Tak pasal-pasal. Terlawal 1 minit, sesaat. Bukan minit, sesaat awal pun tak boleh. Sebab dia masuk waktu solat. Tapi dalam waktu masuk solat, maka disyariatkan laungan azan dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah tu. Bila nama Allah tu makan. Maka kita hari ni makan sebab izin Allah. Bukan sebab kita lapar. Ikutkan lapar, kita buka lunch tadi lah. Tengah hari tadi kita buka. Tengah hari tadi lah kita buka. Adat kita makan tengah hari kan. Lapar. Tapi bawa ke malam dah nak ke maghrib. Awak tak buka-buka lagi. Sebab Allah tak bagi buka lagi. Tu jawapan dia, lapar ni. Abah lapar ni. Sabar katanya. Jangan ikat kamu lapar je. Habis tu, tunggu izin Allah bagi makan. Selama ni ingat makan sebab lapar. Lapar pun Allah bagi. Kalau tak lapar, ya Allah. Apa makanan pun tak sedap. Nak tahu bila tak lapar? Sakit. Kalau sakit tu Allah tarik lapar. Dia tak rasa lapar, dia rasa sakit. Sakit tu memadamkan rasa lapar. Bila dah kurang sakit, baru lapar tu datang. Dah kebah dah ni. Lapar pun datang. Baik. Dan kalau kita lihat lagi ciri-ciri bila dibukakan pintu syurga ni jemaah sekalian. Simpulan kita buat. Bila lihat kepada pintu syurga, teringat dengan satu hadis yang panjang. Bulan Ramadan, bulan dibukakan pintu syurga dan ditutup rapat. Wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin
Wasusilatis syayatin, ditutup rapat pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Baik. Syurga pula ada sifat dia. Sifat syurga, sifat yang membawa kepada khabar gembira. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannat, bagi mereka syurga. Jannat tajri min tahtihal anhar, sungai mengalir di bawah. Dengar bab syurga ni, jangan kita rasa pelik. Kena syurga, uish, seronok ni. Sebab barang iman. Syam'iyat kita dengar walaupun tak nampak, tapi kena percaya sepenuh. Baik. Dalam satu hadis yang panjang, saya ringkaskan. Satu celupan di syurga dan satu celupan di neraka. Hadis ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seseorang yang paling senang hidup di dunia daripada ahli neraka. Orang ni di dunia dia paling senang. Di dunia dia paling senang. Dan dia ni daripada kalangan ahli neraka. Dibawa pada hari kiamat lalu dicelup ke dalam neraka. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, ada engkau pernah melihat sebarang kesenangan? Adakah kenikmatan pernah muncul dalam hidup engkau? Maksud kata dia ni paling senang dekat dunia ni. Maka dia dicelupkan ke dalam neraka sesaat. Kemudian ditanyakan balik, dulu pernah senang tak? Maka si fulan ni jawab apa? Wallahi, aku tidak pernah senang. Allahu Akbar. Ini yang paling senang ni masilan duduk kat dunia ni. Cakap apa nak semua ada. Sesaat Allah celup dia di neraka. Sesaat Allah celup dia di neraka. Dia hilang semua nikmat dunia. Lalu ditanyakan pula kepada seorang yang paling susah hidupnya di dunia. Paling susah hidup di dunia. Kemudian Allah SWT celupkan dia di syurga. Apa jadi? Hilang seluruh kesakitan dia di dunia. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, bukanya pintu syurga dan Ramadan ini, marilah kita padamkan kesedihan dunia. Doa ke Allah, minta agar Allah berikan kita rasa kenikmatan syurga itu, dan datanglah kekuatan untuk beribadat dan mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itu saja perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita pada malam kedua Ramadan ini, dan Allah beristiqamahkan kita sehinggalah malam akhir Ramadan dan seterusnya, menjadikan kita hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.